keluar butang Ada. nikot. Butang nikot bonda dah keluar tak kat you all? Okey, kita mulakan majlis kita dengan doa yang akan dibacakan oleh saudara Suhail. Suhail Yaakob. Boleh? Boleh. Kita mulakan majlis kita dengan membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa asyir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya benar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, amin. Thank you so much buat Suhail Yaakob. Okay, nanti akan bergilir, Bunda akan pilih pelajar-pelajar lelaki lain untuk sama-sama baca doa. Alright, sebab tu Bunda suka ada imam-imam dalam kelas ni. Okay, untuk first thing first, Bunda ambil attendance dulu. Bagi yang memang belum solat, sambil-sambil tu, bila Bunda dah ambil attendance, pergi solat asar. Lepas tu kena masuk kelas balik, tapi jangan left. Okay, pertama, Aina Mazihar Rahman. Ada tak? Ada. Okay, Ahmad Azizi Syahrum. Hadir. Atikah Khairul Anwar. Hadir Bunda. Hana Marcella. Ini saya. Juhana Abu Bakar. Ada Bunda. Nik Rabiatul Adawiyah. Ya saya. Nur Sabrina Nadia. Ya saya. Nur Amani Adlina. Ya saya. Nur Ilianis Syuhada. Ya saya. Nur Halida Natasha Khalid. Halida Natasha Khalid? Tak ada. Nur Sabila Anwar. Bunda, Kal tadi dia punya mic rosak. Okey, Kal tadi mic rosak Okey. Salsabila Anwar. Ya saya. Right, good. Nur Syafia Aina Mahdi. Ada. Nur Syazwani Iza. Saya. Nur Ayuni Zalika. Ya saya. Nur Hafizatul Muhammad Hafiz. Saya. Nur Hanani Nazura. Nurin Alicia Adriana. Ya saya. Nurul Najwa Azlin. Saya Bunda. Nur Ziatul Syazana. Saya. Putri Ishka Nuravila. Saya. Shirin Nur Fatihah. Saya. Muhammad Zikri Farhan. Ada Bunda. Nur Alia Muhammad Fauzi. Nur Alia Muhammad Fauzi. Suhail Yaakob. Ada dah tadi? Saya Bunda. Okey. Nur Alia Muhammad Fauzi ada? Sekali lagi Bunda kau. Tak ada Benda X Umi Aisyah Idris. Saya Bunda. Yusman Hisham. Ada Bunda. Nabila Huda. Saya Bunda. Nik Nur Amira. Nik Nur Amira Azmi. Tak ada. Nik Nur Amira Azmi. Ni mungkin dah tukar kos ke apa ni. Oh saya ada. Orang cek Allah. Tadi seorang lagi orang cek ke? Oh Amira je dah. Okay, Muhammad Asif Aminuddin. Muhammad Asif. Muhammad Asif Aminuddin. Nur Alia Azmi. Saya Bunda. Okay. So, Bunda recall balik Muhammad Asif Aminuddin dengan
Nur Alia Maud Fauzi, Bunda tak sure ni continue dengan kelas ni ataupun dah tukar kod. Alright, first of all, untuk kelas co-curriculum ni, Bunda tak sure you all knowledge ke tak daripada unit co-curriculum. Bila kita enter sesuatu course co-curriculum bagi untuk part 2, dia mesti continue dengan part 3 nanti. Alright, maksudnya tak boleh tiba-tiba ambil pembelajaran sebaya part 2, tiba-tiba nak pergi part 3, nak pergi bersilat ke, nak pergi bersukan ke, nak pergi menari ke, tak boleh. Dia kena sama, part 2 dan part 3 kena benda yang sama. Clear tak? Clear. Clear tak? Jadi once you rasa macam alamak bosan lah counselling soal macam skema ke apa ke, so rasa macam boring ke, nak tukar ke, jadi sekarang kena fikir. Tapi Bunda nak share juga untuk you all. Bunda harap ni sound dia keluar lah untuk video ni. Oh, Nur Halida Natasha tadi kan. Siap, Bunda masuk balik. Sound include computer. Dia keluar apa dekat you all punya tu? Dia ada keluar ni tak? Kelas? Keluar YouTube. Betul, Dah keluar YouTube dah. Ada Keluar bunda. YouTube. Okay, Bunda play. Tengok dia keluar sound tak? Ramai dah keluar. Okay, ni antara aktiviti-aktiviti lah untuk yang batch 2022 tu tak buat aktiviti sangat dan tak buat video. Sebab kita baru recruitment yang lama yang terbaru, jadi dia rabut sikit. Okay, jadi semester ni insyaAllah kita buat aktiviti. Senior pun dah ada yang dah balik campus. Ini antara aktiviti lah. Kalau rasa macam alamak PS tu apa boring lah nak masuk PRS. For example, ni antara aktiviti yang memang kita pernah dapat juara, kita pernah dapat anugerah, berbagai anugerah. Jadi dalam kategori ni nanti yang you dapat. Ni antaranya ni abang awak yang dapat degree untuk semester 4. Biasanya kelebihan Club Peers ni, bila you join Club Peers, nanti for sure nanti you akan dilamar oleh club-club ini fakulti awak. Sebab di Club PRS ni memang kita training student how to be sophisticated. Dalam syllabus awak pun ada macam ada subjek tu. Ni aktiviti community space. Bunda harap tahun ni last semester kita virtual, apa yang kita face, banyak aktiviti boleh buat community. Okay, yang ni semua dah macam familiar lah kot. Kita punya drone, kalau macam video daripada drone pada atas, video campus kita. Tapi masa yang senior you all buat ni belum ada sauna tau. Belum ada sauna, belum ada solar. Maksudnya di belakang Firdaus tu belum ada solar. Tapi jangan balik tasik belakang, ada kes sepanjang bulan ni
awak, saintis kah? Yang ada projek tu, kita tamatkan. Kalau projek kamu nak sistem, okay, mana yang CEC tu balik camper boleh pergi pusat Islam pusat Tarawih semua. Right. Okay, kita terus masuk kita punya aktiviti. Well, and the way I know is because I'm feeling the same way. My heart's been feeling it for a while. We've Ini been macam antara you all waiting suka buat long SPK tu right, perkenalan kalau kita pergi campus seronok. feels so Yang ni right. kita buat kat perkampungan Why don't lokasi. you and I turn it up a notch and blow our mind? Close your eyes, make a wish. Lean on in for that first kiss. The time is right for you and I to become a little more than friends. Let's cross that line. What do you say? Is our inhibitions get carried away? We can watch our Ini love antara program kelab story yang begin. kelab yang ada peran Baby, akan lean on in. ada pendatang. Dia ada buat apa? Dia tapak tangan dan kita macam setakat. Lagi kalau Pada nampak tadi memang ada tiga hadis kan? Dulu sama mengajar ni. Right, jadi kira refer yang tadi tu tadi yang aku beri. Dan abang Ipoh tu memang kalau you all tengok TikTok, aku cari dia. Pada connect. So I can have you all to myself, dangerously close. Close your eyes, make a wish. Lean on in for that first kiss. The time is right for you and I to become a little more than friends. Cross that line, what do you say? Is our inhibitions get carried away? And watch our love story begin. Ooh, baby, lean on in. Close your Ni kita kat JKL rumah orang tua very seronok lah macam ni you nak kain orang tua esok kan. Jadi di antara aktiviti kelab-kelab biasa yang memang you boleh tengok daripada YouTube channel pun nanti boleh tengok. Alright. Okay. So how to stop there? Okay dah. Bunda dah stop tak sharing link? Ke masih? Stop sharing. Okay dah. Jadi kelas tu okay Cun. Jadi you all dah nampak kan view Kelab PS ni. Kelab PS kelebihan kita ada 21 kampus UiTM seluruh Malaysia. Jadi setiap kampus cawangan, kalau di Johor kita ada kampus Segamat, ada Kelab PS Segamat. Contohlah untuk semester depan you all macam plan dengan Bunda. Bunda jom kita naik bus together, kita ada 30 orang. Kalau nak campur dengan kelas B 30 orang. Jadi 2 bus kita boleh pergi mana kita nak. So kita benchmarking kan, kita jumpa peers ada. Jadi setiap kampus ada Kelab PS. Dia berbanding tau kelab yang fakulti you all macam kelab transport. Transport kelab apa? D-Trans, is it? Kalau civic kelab apa? CVAC for example. CVAC. Kalau kimia kelab apa? CHES. Yes. Okay. CHES. Mekanikal kelab apa? Mekanikal kelab apa?
Mechanical kelab apa? Wah, mula lupa. Electrical kelab apa? Mechanical ada kan? Electrical pun ada kan? Electrical tak ada dalam ni. Mechanical kelab apa? Maths. Maths. Pandai Alia. Alia, mana kawan awak Asif tu lah? Ya, dah lah awak dengan dia je mechanical. Dia live group ni apa? Alia? Tak tahu bunda. Dia kelas lain. Oh, dia kelas lain, tak kawan. Okay, so cuba tanya dia. Jadi, ni antara kelab-kelab yang you all ada kat fakulti ni, dia takkan sama tau dengan cawangan lain. Contohnya, engineering kita ada kat mana? Kita ada kat Penang, kita ada kat Shah Alam. Dia berbeza sebab kat sana dah degree. Tapi kelab PIAS ni, kita memang trade. Memang semua kampus ada. Bergantung kepada kampus tu, kelab PIAS dia dimonopoli oleh pelajar degree ataupun pelajar diploma. Tapi biasanya kalau dua kampus dia campur, dia akan campur lah. Dan lead dia adalah pelajar degree. Tapi kelebihan kampus Pasir Gudang sebab kita tak ada pelajar degree. Baik-baik you all lah yang akan monopoli NTPS. Right? So to clear part kelebihan ni bila you join, you tengok kita ada inovasi, Bonda akan cover semua. Sebab kelebihan hari ni topik Bonda as a pensyarah sabilan untuk kelas Go ni. At the same time Bonda pun kaunselor di unit kerjaya dan kaunseling sebab motivasi diri sebab kita nak pergi kerja. Okay? Belajar kat universiti ni untuk apa? Untuk kita cari kerja, untuk pembangunan diri kita. Kalau macam pelajar perempuan ke, pelajar lelaki tak nak kahwin, it's okay. Tak nak bekerja tak okay. Maksudnya memang harta pusaka tu cukup 76 tak nak. Belajar ni untuk enhancing you punya skill. How to be humble. Boleh suka bila kita belajar, enhancing je kita punya knowledge, make sure kita be humble. Bukan dapat ilmu sikit, kita terus jumping. Tak nak kes-kes yang lupa daratan, semua ni kita tak nak. Salah macam mana pun kena respect orang, adab dan seumpamanya. Okay, now kita masuk dekat syllabus kita yang kita tak sempat untuk minggu lepas. Okay, nanti Kak Nazin kita akan share link tu. Link boleh buka ke? Boleh ke tu Lepi tu? Okay. So ini kita punya kod HPD 119 PRS 1. Bila you masuk semester 3, dia akan jadi HPD 229 PRS 2. Again, Bunda remind you all, bila kita ambil part 2, nanti part 3 pun continue dengan sama punya course. Alright? Okay, seterusnya, khusus ni kita, bila kau curriculum, kita tak ada peperiksaan akhir, tetapi kita ada exam akhir. Okay? Jadi biasanya result kau akan keluar dulu berbanding result akademik you all yang lain, 6 jenis yang lain tu. Okay? Okay, ni ada Bonda. Okay, kalau kat labakan lama tu kenapa ada KBPA? KBPA tu kalau macam engineering, you all ada apa? CR kan? IR, engineer. Itu konsol berdaftar. Kalau transport pun tak silap Bonda depan dia ada. Ada transport depan dia kalau you all punya lisen apa Bonda rasa ada satu. Ada transport? Mungkin boleh check. You all pun ada certified professional you. Wah, Bonda lupa. Apa nama depan dia? Sebab kawan-kawan Bonda yang lecturer transport and doktor-doktor dia ada. Ada transport punya professional. Alright. Ni Bonda yang minggu depan dah terang. And then seterusnya kita ada Puan Aina. Okay, Puan Aina baru lagi dengan UiTM. Dia join UiTM baru setahun 4 bulan. Okay. So kita ada Puan Nadrin. Merupakan konsol pelatih. Puan Nadine pun dia sebenarnya adalah staff UTM dan dia praktikum di sini. Okay, ni website yang minggu lepas yang Bonda dah tenangkan pada you all, counselling to you. Sebab tu tadi ada yang pelajar dapat masuk, yang tak boleh masuk. Bonda check juga baru 8 orang untuk hari ni, tapi tak apa, Bonda bagi masa. Okay, kenapa nak kena masuk counselling to you? Sebab kita ni sebagai pembimbing rakan sebaya. Kita nak jadi mentor pada orang, tapi kita sendiri tak gunakan sistem yang ada. Macam mana you nak jadi mentoring kat orang lain? Jadi you masuk je dalam sistem counselling to you tu. Okay, kalau nak buat sesi kita banyak ujian-ujian. Kalau tak ready, contohnya tak ready lah Bonda, saya ada bad stigma ketika sekolah. Jadi saya tak trusty counsellor. Saya ada stigma begitu begini. It's okay. Dalam sistem counselling to you tu, dia ada inventory psychology test. From psychology test, you all boleh buat. Kenapa kita nak buat psychology test? Kita kena mindset kita macam orang barat. Macam mana kita nak tahu diri kita? Okay? Ya, kita tahu luaran, dalaman kita tak tahu. Okay? Orang tak tahu, kita pun tak tahu. So melalui test kita akan tahu kita punya ciri-ciri peribadi.
Kadang-kadang orang tahu, kita sendiri tak tahu kan. Macam kadang-kadang orang tahu perangai kita, kita sendiri tak perasan. Ada orang memang tak perasan perangai dia. And then bila you buat test, oh bila I buat inventory personality, I nampak I ni seorang agresif lah. Tapi sebenarnya I tak agresif. Oh rupa-rupanya I agresif, suka marah orang. Contoh. I je betul, orang lain salah. Ataupun lepas buat test, alamak, I ni pasif ke, nampak macam bijak pandai. Pointer 3.8 kan, rupanya pasif. Menurut perintah je. So, kenapa kita kena test kita punya psychology test? Sebab nanti you are graduate. Macam mana kita nak coping skill? Macam mana kita nak resilient dengan keadaan persekitaran? Jadi, ciri-ciri yang lemah tu macam mana kita nak touch up? Tak semua orang lahir tiba-tiba jadi perfect. Daripada kelemahan tu kita jadi kekuatan. Kita belajar begitu. Alright, and then seterusnya kita ada website Career Counseling for You. Yang ni adalah apa-apa aktiviti UiTM seluruh sistem cawangan. And then kalau program-program kita akan blast dekat sini. Okay, nextnya. Next slide. Puan Lin dah hang dah punya laptop. Next, Lin. Okay, nampak sampai mana? Pengenalan website UKK. Saya dah sampai syllabus dah. Nampak tak? Tak gerak. Okay, nanti Puan Lin kena keluar balik lah. Okay, lepas yang ni nanti ada nama Puan Aina lah. Okay, yang ni adalah tadi dah terangkan kan laman sosial media, yang ni WhatsApp group. Okay dah, okay tak pelin. Okay, stay. Syllabus, boleh. So, boleh terus masuk tentang syllabus. Alright. Oh, dia dah tekan banyak lah tadi, semua tak keluar Okay. Yeah. Okay. Buka kat syllabus ni. Okay, bila nak tahu tentang jadual akademik, you all buka je website UiTM. uitm.edu.my. Nanti dekat bawah sekali tu memang dia akan keluar jadual academic calendar. In English they put that academic calendar. Jangan percaya academic calendar yang sebarang-sebarang ni, follow daripada website UiTM sebab itu yang terkini dan up to date daripada hal ehwal akademik. So again, boleh cakap macam nak tengok jadual, buka laman web UiTM, scroll down, tengok kalender akademik. Okay, here adalah 1000 subjek untuk kita punya kelas ko. Alright. Nanti Bonda akan kopikan link ni, bagi dekat you all semua. Okay, bagi dekat dalam group. Jadi you all senang. Okay, next. Okay, yang ni adalah topik kita minggu lepas tentang pengenalan diri sebab kita tanya one to one. Okay, sampai satu level. So hari ni Bonda nak ajar you all tentang konsep kendiri. Jadi dah awal-awal konsep kendiri kan. Jadi seterusnya kita ada potensi diri, konsep kepimpinan. Okay, semua tengok tajuk. Sebab setiap tajuk nanti Bonda akan pilih 2 orang. 2 orang untuk satu tajuk. Untuk presentation. Kita tak ada cabut-cabut undi ikut je ni. Pilih tajuk ni, minggu tu lah dia present. Okay, Cun, kita ada 15 minggu. The next presentation, so satu group adalah 2 orang. Kita tengok 2 tajuk. Nanti kita lepas ni kita rebut siapa dulu. Okay, seterusnya kita ada asas counselling. Okay, present juga tentang pengenalan dan proses counselling. Dan seterusnya prinsip dan falsafah counselling. Ciri-ciri dan peranan kaunselor yang efektif. Ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya kita ni. And then etika kaunselor dan rakan sebaya. Okay, untuk subjek ni nanti you present. At the same time, Bonda dan Puan Aina dan Puan Nazin sendiri kita akan buat untuk training of trainers to be a rakan kaunselor. Jadi daripada syllabus tu nanti you tahu macam mana nak bantu diri dulu. Bonda lebih suka apa-apa dalam hidup ni kita bantu diri kita dulu. Lepas kita dah berjaya bantu diri kita, baru kita bantu orang lain. Jangan accent bantu orang lain, diri sendiri tak baik-baik. Jangan. Bantu diri dulu. And then asas komunikasi, kita ada pengenalan komunikasi dan jenis-jenis komunikasi. Sebab tu tengok dalam club PIN kita dah belajar cara-cara berkomunikasi, cara rakan sebaya, and then remaja dan rakan sebaya. And then kat sini you boleh bagi kajian kes, apa rakan sebaya perkembangan. Dan Bonda percaya you all adalah transisi daripada sekolah ke universiti. Memang you all dah semester 2 tapi memandangkan you all belajar secara ODL, automatically mindset you masih di peringkat tahap sekolah.
Okay, so next. Kita ada kemahiran lanjutan iaitu motivasi diri, pengurusan belajar dan teknik belajar. Okay, untuk teknik belajar tu nanti Bonda akan ajar, kalau kita sempat hari ni, Bonda akan ajar how to target your pointer. Alright, tapi masa yang group presenter teknik belajar tu digunakan lah. Teknik belajar apa, okay. Jadi presentation Bonda tak nak buat slide ke, ngarut gitu no. Tak nak baca, you Google domain, you put there, kat situ you Google daripada YouTube unit kejadian kaunseling pun automatically you akan nampak sini-sini yang punya presentation. Bonda suka you berlakonkan watak tu. Contohnya teknik belajar. Tertidur ke, baring atas meja ke, belajar macam mana. Walaupun at the same time you terangkan mengikut slide, tapi Bonda nak ada action, ada lakonan. Contohnya kalau tertidur, boyfriend dengan girlfriend telefon, hello sayang, dah bangun ke tu, study. So bangun. Jadi nak buat benda-benda yang macam tu. Alright. So kena berlakon dan ciri-ciri dia mesti ciri-ciri yang positif. Alright. Okay, sebab tu yang 6 tu pembentangan projek. Nanti kita akan ada projek, program persijilan rakan kaunselor. Tapi minggu ni kita akan start dengan satu program dulu tentang konsep akademik. Nanti boleh terangkan the next. Okay, kelas sekarang kita vote. Okay, Kak Nazin cuba ulang balik dekat slide yang. Okay, siapa nak ambil topik untuk minggu depan untuk presentation potensi diri? Terus. Potensi diri siapa nak? Potensi diri setiap orang kena ada 2. Ke nak Bonda susun? Seronok lah kan. Okey, boleh sebut nama Aina Maziah. Partner awak siapa? Aina Maziah? Aina? Hello? Ya. Okey, Aina Maziah partner siapa? Kejap. Okey, boleh bagi take file lah. You all pilih partner dulu. 2 orang. Partner berdua. Boleh? Okey, sambil you pilih partner tu, okey, pilih partner dulu. Boleh? Kalau buka muzik kan, dia punya slide yang ni terkeluar pula kan. Dah, pilih partner dulu. Okay, saya pertama pilih, okay, boleh luar cek mana tak boleh baca tu. Okay, ni dah pilih bersama. Ni Nur Amira dan Nabila Huda. Sekejap, boleh tengok dulu. Ni Nur Amila dan Nabila Huda. Ni Nur Amila. Ni Nur Amila. Dah, okay. Ni Nur Amila dah pilih untuk apa? Ciri-ciri dan peranan kaunselor efektif. Okey, ciri-ciri dan peranan kaunselor efektif maksudnya pada 17 Mei. Betul tak? Betul tak? Okey, Jun. 17 bulan 5. Okey, seterusnya siapa lagi? Kat ruangan chat pun boleh. Beritahu Bonda tarik dia sekali. Cepat rebut kan Bonda sebut nama. Bonda. Bonda. Ya. Nak ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya? Ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya. Siapa tu? Suhail. Suhail nak partner dengan siapa? Tak tahu, tak kenal. Sedino awak, siapa nak pasangan? Aku sayang aku. Siapa nak pasangan dengan dia? Siapa tu? 24/5. Ciri-ciri dan peranan kaunselor. Okey, siapa nak partner dengan Suhail? Lelong. Akmal Azizi. Boleh lah. Akmal. Akmal Azizi. Siapa tu? Akmal Azizi. Boleh lah Suhail lah. Ngam Yelah. Okey, orang kimi berjemput. Civil berjumpa dengan orang bisnes ni. Okey ni. Bonda. Ya, siapa? Saya Nuziatul Syazana nak minggu 7. Nuziatul Syazana minggu 7. Ya, tajuk yang mana sayang? Ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya. Maaf, dah dijual. Dah dibeli oleh Suhail. Yang bawah etika tu. Okey, so nama siapa? Etika kaunselor dan kaunselor rakan sebaya. Okey, Nur Naziatul Sekejap boleh cek nama dulu.
Nur Naziatul dengan Syafia Aina. Syafia Aina. Syafia Aina, wait. Syafia Aina. Okey. Lagi kelas? Kelas? Bunda, Ya. Aina. saya dengan Nur Syazwani Eza. Okey, nak mana? Minggu 5. Minggu 5. Pengenalan dan proses kaunseling. Aina dengan siapa tadi? Nur Syazwani Eza. Okey. Lagi next. Bonda saya, Okey, siapa tu? Nur Ayu. Nuraini. Saya nak minggu ke-6 yang ciri-ciri dan peranan kaunselor yang efektif. Ciri-ciri Nur Ayu ni, ciri-ciri dan peranan kaunselor efektif. Tadi bukan dah ke? Dah lah yang. Yang tu maaf telah dibeli oleh Nabila Huda dan Nik Nur Amirah. Kalau prinsip dan falsafah kaunseling, Okey, prinsip dan falsafah kaunseling Ayu ni Ayu ni prinsip dan falsafah kaunseling 17 ayat bulan 5. Awak dengan siapa Ayu ni? Nur Hanani Nazura. Nur Hanani Nazwa. 17 ayat bulan 5. Okey. Cun, seterusnya kelas. Sambil kita dengar orang adik kandung kat luar. Siapa tu? Saya. Salsabila. Okey, Nur Salsabila. Nur Salsabila nak dengan siapa? Dengan Shirin Nur Fatihah. Okey, dengan Shirin. Okey, Sabila nak tajuk apa? Konsep kepimpinan. Konsep kepimpinan maksudnya minggu 4, 19 ayat bulan 4, betul? Okey. Lagi, Saya Bonda. okey. Saya Atika dengan Sabrina Nadia. Atika, wait lah, boleh cek nama dulu. Atika nak minggu buat tajuk apa? Minggu ketiga kosong ke madam? Minggu ketiga kosong lagi, 12 bulan 4. Cun. Dia kalau present dah awal-awal ni seronok Atika, dah lega. Okey. 12 bulan 4. Atika nak dengan siapa? Sabrina Nadia. Si Sabrina ni. Okey, Nur nama dia ada Nur. 12 ayat bulan 4. Okey, rasanya semua dah kan? 12 ayat bulan 4 dah ada orang ambil. Okey, 19 ayat bulan 4 dah ada orang ambil. Okey, boleh ulang 12 ayat bulan 4, Nur Sabrina. Betul, dengan Atika. Okey, 19 ayat bulan 4, Shirin Nur Fatihah dengan Nur Sabila. Betul? Terusnya 10 ayat bulan 5, 10 ayat bulan 5, Nur Syazwani Iza dengan Aina Maziha. So, seterusnya minggu 6, 17 Mei. Okey, kenapa ada minggu-minggu yang boleh letak 2 grup, 1 grup? Bila bulan puasa, untuk bulan Ramadan kita balik awal. Jadi kelas takkan sampai pukul 7. 6 something dah balik dah. 6 lebih dah balik. Jadi tak boleh 2 grup lah. Sebab tu Bonda staykan kat sini. Okey, untuk 17 bulan 5 untuk prinsip dan falsafah kaunseling, Nur Ayuni dengan Nur Hanani. Okey, untuk juga ciri-ciri peranan kaunseling efektif, Nabila Huda dan Nik Nur Amira. Untuk 24 bulan 5, untuk Suhail, okey, dengan kawan dia tadi tu, Akmal Hazizi untuk ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya. And then 24 bulan 5 juga untuk grup yang kedua, Nur Ziatul Sazana dengan Naziatul dengan siapa tadi? Syafia Aina. Syafia Aina. 4 bulan 5. Sekejap boleh tengok lagi. Naziatul Syafia Aina. Okey, betul. Dengan Syafia Aina. Okey. Yang minggu 7 tu kan Bonda? Betul. Awak adalah grup yang kedua, etika kaunselor dan kaunselor rakan sebaya. Take note sebab ni di-record kan, nanti tengok balik apa yang dalam recorded. Okey, seterusnya Kak Lin. Next. Wah, Kak Lin kita dah hang. Lin? Oh, okey boleh. Walaupun muka dia hang, tapi slide dia bergerak. Okey, seterusnya kelas untuk asas komunikasi. Bonda. Itu. Ni boleh pilih ke?
Ni boleh pilih dah, mari. Saya Nik Rabiatul dengan Hana Marcella. Nik Rabiatul dan Hana Marcella nak mana? Ya, minggu 8 yang jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi 7/6 Yes. 7/6 grup 2 dengan Okay. Hana Marcella. Okay? Sekejap, boleh tengok kat ruangan chat. Kesian kat ruangan chat ni kan. Ada ke ruangan chat ni? Tak ada kan? Oh tak apa. Tak ada bonda. Okay, tak ada. Tak ada, Okay, tak ada. next. Bonda. Okay. Nur Hafizatul Hafizatul dengan Nur Ilianis. Hafizatul dan Nur Ilianis. Nak yang mana? Pengenalan komunikasi. Pengenalan komunikasi 7/6 Nur Hafizatul dan Nur Ilianis. 7/6. Okay, dan? Seterusnya? Saya Bonda. Okay. Saya. Minggu 9, Saya okay. Puteri Syika dengan Khalida Natasha. Okay. Nak ambil definisi remaja dan rakan sebaya minggu 9. Minggu 9 definisi remaja dan rakan sebaya 14/6 Puteri dengan siapa? Puteri dengan siapa? Khalida Dengan Natasha. Kal. Ustaz. Alright, seterusnya last question. Okay. Saya Johanna dengan Nurin Alisha Adriana. Okay. So group 2 Nak ambil yang pengembangan remaja dan rakan sebaya tu. Johanna dengan siapa tadi? Okay. Nurin Alisha Adriana. Nurin, wait Okay, 14/9. Okay, dan untuk group ni clear? Next. Okay, seterusnya. Nombor 5. Bonda. Mahiran, okay. Saya Yusman dengan Farhan Zikri. Okay, tajuk mana Yusman? Pengurusan masa minggu 10. Pengurusan masa minggu 10, 21/6, betul? Betul. Dengan Farhan Zikri. Muhammad Zikri Farhan Ya. Boleh balik nama kawan Bonda. Okay. Lagi? Terus? Ya. Siapa lagi? 2 tajuk tinggal. Motivasi. Okay, siapa tu? Nur Amani. Nur Amani. Mana Nur Amani? Motivasi diri. Nur Amani, motivasi diri. Minggu 10. Okay, Amani nak dengan siapa? Nurul Najwa. Dengan Nurul Najwa. 21/6, betul? Okay, next class. Lagi? Bonda. Okay. Umi dengan Nur Alia. Okay. Teknik belajar. Ambil teknik belajar 21/6 grup 2 Right. Okay, yang belum ada grup Muhammad Asif dengan Alia kan? Betul Bonda, saya seorang-seorang. Asif dengan Alia Azmi yang belum ada grup kan? Ya Bonda, betul. Okey, untuk awak pun ambil juga yang minggu ke 10 ni dah 3 grup 1, 21. Okey, sebelumnya Bonda, tapi saya tak tahulah yang Asif tu ada ke tak. Okey, tak apa. Asif tu wujud ke tak hari ni dah tak datang kan? Betul, saya pun tak tahu. Okey, tak apa. Nanti Alia untuk topik-topik tu macam dah habis. Nanti tengok dulu minggu depan kalau Hasif ada ke tak. Kalau tak ada nanti Bonda bagi you task adalah role play balik kita punya program TOT persijilan rakan kaunselor. Okey Bonda. Feedback Bonda tengok kat situ Okay. Sebab nampak tak yang the last slide tu adalah okey. TOT ataupun awak ambil topik yang hari ni. Topik yang hari ni iaitu konsepkan diri. Betul tak? Untuk kelas hari ni. Tapi nanti you present, nanti Bonda beritahu minggu ke berapa.
Kalau awak seorang ataupun awak masuk grup lain. Okey. Kalau minggu depan Hasif tu tak ada, nanti Alia masuk je grup mana-mana. Maksudnya ada satu grup akan 3 orang. Tapi kalau Hasif tu wujud minggu depan, maksudnya akan ada grup untuk awak berdua. Nanti Bunda fikirkan tajuk awak berdua Ya Bunda. Terima kasih. Okay, thank you. Sian. Awak jangan left grup ni tau. Tak Bunda, tak. Nanti nangis-nangis kan. Nangis-nangis. Seorang bikin itu nangis. Sendu. Tak payah. Sama je semua. Pelajar UiTM, Kepo Pasir Gudang. Tak ada beza pun. Alright. So ni clear cut untuk kita punya minggu presentation. Jadi untuk yang minggu depan, untuk yang start present satu group adalah untuk tajuk konsep kediri hari ni potensi diri. Potensi diri iaitu 12 April. Okey, Atika betul tak? Atika Anwar, betul? Ya saya. Betul, Atika Anwar dan Nur Sabrina untuk presentation minggu depan. Okay, ready So macam Bunda terangkan tadi, bila kita punya presentation ada slide tapi Bunda nak ada role play. Bunda tak nak slide macam budak-budak sekolah baca slide, tak nak. Bunda nak role play, you melakonkan. Kalau you tak sempat nak melakonkan as a video, you lakon live. Buka gambar dulu ni, Bunda nak tengok you berlakon untuk tajuk tu. Sebab apa? Bila berlakon tu lebih faham, lebih energetik. Bunda nak pelajar-pelajar ni biar energetik, yang terlembik je kan. Kalau boleh filosofi dah berlari dah ni. Okey. Ya. Nak tanya, apa yang berlakon tu boleh rekod ke? Boleh. Lepas tu tayang Betul tayang. Kalau yang macam malu berlakon dulu. Betul pandai edit, betul tayang. Masa tu present. Okey. Tapi nanti setiap orang dalam kelas akan tanya soalan. Bunda akan ambil attendance melalui soalan. Siapa tak tanya soalan tak ada attendance. So tak boleh jadi sleeping partner lah. Diam je online tapi tak ada, tak boleh. Bunda ambil attendance untuk the next class adalah Bunda ambil attendance melalui pertanyaan soalan di dalam kelas. Bunda nak nampak aktif. Alright? Okay. Clear tak yang part tu? Bunda. Okay. So maksudnya kena ada macam berlakon, lepas tu terangkan, lepas tu berlakon macam tu Betul. Nanti you tengok juga dekat video YouTube Unit Kejadian Counselling, memang ada sini-sini punya presentation. Oh, faham. Okay. Satu lagi cuma Bunda harap jangan gunakan video lagu-lagu daripada YouTube Nanti Bunda nak letak, nanti claim copyright, Bunda tak boleh nak download. Boleh? Kadang-kadang malam tu you nak ambil cari lagu yang tak ada copyright lah. Ya, cari lagu yang tak ada copyright. Yang mana yang YouTube tu dia kata okay, dia bagi percuma without copyright. Tu boleh. Kalau dia nak claim copyright jangan ambil, nanti video tu tak masuk. Okay. Kalau video tak masuk, dengan video kita ni tak boleh nak masuk dalam YouTube. Sebab claim copyright yang sikit tu. So Bunda tak nak. Tolong Dan satu kerja pula Bunda suruh awak cut video ni kan. Alright. Ada lagi soalan? Open question? Puasa, okay. Bunda nak beritahu untuk yang zakat, okay, pelajar-pelajar Bunda faham kadang-kadang ibu bapa yang dah hilang punca pendapatan during pandemik COVID-19 dan ke arah endemik dan mungkin pendapatan makin berkurang and so on. Jadi bila dah pendapatan makin berkurang, what to do? Jadi UiTM ni kita ada sumber zakat. Sekejap Bunda buka lagi mesej Ustazah Aziza. Bunda dah tanya dia. Okay, start date dia adalah untuk zakat kita boleh mohon bermula 3 April. So dah boleh mohon lah ni. Okay, jadi pelajar-pelajar dah boleh mula mohon untuk zakat. Okay, Bunda share. Share ke group you all. Ini adalah permohonan zakat. So boleh ramai-ramai isi permohonan zakat during bulan Ramadan ni. Lagi banyak infak-infak yang orang bagi untuk hal yang berganda. Okay, kenapa kita ada zakat? Okay, contohnya staff ni kita potong zakat. Contoh macam Bunda, sesiapa saja kita potong zakat. Kita potong zakat, kita potong tax. So hasil-hasil zakat yang staff UiTM ni kita kembalikan kembali kepada student. Jadi adalah duit yang boleh gunakan. Kalau you mohon zakat daripada majlis agama, okey boleh, tak ada masalah. Tapi ini adalah zakat daripada UiTM.
UiTM dia tak deal pun dengan Majlis Agama Islam Selangor ke, Majlis Islam Negeri Sembilan Main ke, Majlis Islam Johor ke, tak ada. Jadi mohonlah. Clear tak part tu? Bagian dia tu pendapatan boleh dah bagi dalam WhatsApp group. Sekejap Okay, so iklan tadi ada professor call. Kemudian ada kelas. Jadi ni ada dah ni. Seterusnya next slide. Next slide. Nadine cuba buka next slide. Boleh ke? Ni adalah program pertama kita pada minggu ini. Sebab bila kita touch tentang konsep kendiri, boleh nak tahu kita ni masih dibobok ke nak duduk dalam Malaysia je ke? Nak keluar negara pun takut. Lin, next slide Lin. Lin, next slide. Sekarang tengah slide apa? Betul. Sekarang Dia boleh nampak pergi dekat Virtual University Talk. Boleh copy juga link ni dalam group WhatsApp you all. Cuba masing-masing klik link tu. Boleh bagi masa, klik link tu dan daftar. Program ni contohlah. Siapa yang ada masalah pada hari 8 April, hari Jumaat ni. Pada jam 3 petang dan 4 petang. Dia ada appointment mana-mana ke? Appointment rasmi Sebab dia kita virtual, boleh dengar di mana sahaja. Awak dekat mall pun boleh dengar, tak ada masalah. Tiada kot. Sebab minggu ni dah boleh outing kan, hari Jumaat. Minggu lepas boleh outing tak? Boleh. Jadi setiap minggu nanti pelajar akan outing. So bila program ni memang kita akan buat pada weekend lah, kita tak kacau untuk jadual akademik. Jadi 8 hari bulan 4 tu kita akan bermula pada jam 3 petang hingga 5 petang. So bonda harap you pergi mana-mana pun you on lah. Sebab bonda bawakan penceramah ni, kalau betul-betul berbayar, tapi yang ni dia bagi kita percuma. Jadi tolong bagi support. Dan bonda akan ambil attendance melalui soalan yang you all tanya. Sekejap, kalau 30 soalan semua tanya banyak kan? Setiap kod subjek tu kena tanya soalan. Yang mekanikal kena tanya lah sebab seorang je kan. Yang transport kalau semua tanya soalan susah pula kan. 30 soalan habis program lagi. Boleh? Cuba register yang link bonda bagi tu. Boleh tak masuk? Buka kat WhatsApp group. Boleh ke? Boleh? Kelas? Dah register. Dia ada soalan. I expected to complete my study in year. Contohlah awak masuk 2021 betul? 2021, 2022, 2023 habis. Awak kan you all 3 tahun atau 2 tahun setengah je. Alright. Kat soalan bawah tu, dia ada beritahu. Dia macam ni, kalau kita willing, kalau kita klik agree to IDP term and policy, kita tak nak, tak apa. Please contact me by phone or email to assist my inquiry. Depend on you. I would love to get useful email from IDP about study abroad, scholar and IELTS. For example, kita nak fly ke luar negara. Tak lakulah kita ni buat. So kita kena ambil IELTS. Ni clear, kelas? Dah register tak semua? Senyap ni. Register. Fokus ke tak tu? Harap-harap fokus semua register lah tu. Ada. Ada IDP ni ambil yang mana benda? IDP ni ambil yang mana? IDP ni nanti dia akan present. Tapi yang untuk minggu ni kita akan present study UK dengan Australia. Model request juga untuk sharing tentang New Zealand. Tengok macam mana. Nanti kita tanya juga how about study abroad to New Zealand. Dengar je dulu. Walaupun tak nak pergi, tapi kita dah ada impian nak terbang. Nak terbang tinggi. Ni benda yang Zoom link ni maksudnya link nanti
Betul. Nanti yang link kita punya program itulah link dia. Tapi tak ada masalah. Nanti bonda akan remind dia dalam grup. Okay. Okay. Okay kelas, soalan lah. Thank you Suhail. Kalau ada adik-beradik namakan Suhail nanti si bonda dah tak ada adik-beradik. Ni mak bonda dah tak mengandung ni. Sebab adik-beradik bonda semua ada su. Macam tu. Bonda. Yes. Kiranya talk ni dia punya dia akan cakap pasal apply under IDP lah kan. Tapi bonda bagi tips you all tanya soalan. Kita tanya soalan kat accommodation there. Contohlah kita tak nak apply melalui IDP kan. Kita tak nak melalui IDP. You konon-konon nak pergi sendiri lah. Tak ada masalah. Dah biasalah. Cuba cuti hujung tahun bersama keluarga pergi London contoh. Jadi kita tanya soalan. Okay, what the nearest that university? Ada tak accommodation? Ada tak train? Ada tak shopping complex? Ada tak? Kenapa boleh tanya soalan-soalan macam tu? Contoh, kalau kita belajar luar negara, contohlah kita terputus duit. Terputus duit kita mesti nak buat kerja part time. Kalau college yang kita belajar tu dekat dengan mall, jalan kaki je kan senang. Kalau jauh beribu-ribu batu, dah duit kan. Jadi accommodation tu kita nak tanya kat dia. Sebab kita tak sampai kat sana, kita boleh melalui Google lah. Ni dia memang sampai ke sana. Jadi dia tahu apa nearest there, ada train ke tak, apa part time job yang boleh buat, apa transfer kredit yang boleh buat. Terus tanya benda-benda macam tu. Boleh? Clear? Bonda kalau pergi UK, kalau awak tanya bonda kalau pergi UK, bonda nak ambil forensic in counselling. Bonda nak ada certified forensic. Jadi kalau macam pelajar ni, bonda dah ada lesen. Tengok je dah boleh investigate. Tak adalah tiba-tiba bonda investigate, you all buat saman ke apa tak. Sebab bonda dah ada certified in forensic. Okay, contoh lagi kelas, ada soalan lagi tak? Ada tak? Tak ada buat masa sekarang. Okey, tak ada buat soalan. Alhamdulillah. Jadi tanya je apa-apa soalan belajar negara. Kenapa kita cuba belajar negara? Contohnya kadang-kadang mungkin kita tak nak belajar, tapi in future kita nak pergi kerja luar negara. Jadi kita nampak peluang-peluang tu. Jadi bonda bawakan supaya mindset kita ni tak terkumpul je dekat Johor ke, dekat Selangor ke, dekat Kuala Lumpur. Kita buka besar sikit. Worldwide. Okey? Clear tak kelas? Okay, dah 2 part Kita akan ada program. Contohlah you all pergi dating ke, bonda faham. Minggu-minggu ni walaupun bulan Ramadan, nak cari baju raya ke apa semua, tak ada masalah. Tapi kena ingat pukul 3 hingga 5 petang tu sila online. Dia tak boleh pilih-pilih. Dia kena 3 hingga 5 petang tu tolong online. Pastikan you charge you punya handphone, you bawa extra power bank supaya bateri you cukup untuk you online. Kalau you memang stay kat college, alhamdulillah lah. Tapi bonda tak tahulah you all ni bulan puasa pun kadang nak berjalan kan gagah lah nak berjalan bulan puasa ni. Rugi jalan bulan puasa kau dapat makan pun. Biar duduk kat college. Okay, clear tak yang part tu? Okay? Okay, Jun. Okay, thank you so much. Okay, the next slide. Okay, semua orang ready dengan dia punya. Okay, ni adalah scan. Okay, bagi yang tak boleh scan, sekejap benda copy link ni kat dalam ni. Bonda copy link Slido tu dalam group. Bonda copy dulu sebelum bonda play. Okay. Okay, bonda dah play. Okay, hashtag kita 633232. Dah scan ataupun buka dalam group Okay dah, Puan Lin kena tutup tak? Saya kena share Slido kan Lin? Betul tak? Saya nak kena create poll, is it? Sekejap. Betul. So hashtag kita 63332. Okay. Link Slido melalui group. Masuk jangan keluar dulu. Sekejap pun dah share. Okay, keluar tak pool Slido bonda ni dekat view all punya slide? Keluar tak? Kelas keluar tak? Ada bonda. Okey, soalan pertama untuk topik kelas kita hari ini adalah tentang konsep kendiri. Okey, soalan pertama, adakah saya, setiap orang kena jawab adakah saya mempunyai konsep kendiri positif? Okey, cuba jawab. Boleh? Boleh?
Mana jawapan dia? Masuk dekat link Slido tu ke tak boleh? Bunda, mana soalan ni Tu bunda dah poll tu, bunda dah poll dah. Awak kena masuk Slido tu. Aha. Okay, bila awak dah klik yang kat Slido kat link dekat link kelas tu. Ya. Bunda dah poll, lepas tu awak type je jawapan awak, lepas tu awak send. Okay. So bila Slido ni kita tak tahu siapa punya jawapan. Okay. Bila jawab ya tu nyatakan ya, ya. Apa dia? Okay, alhamdulillah. Yang ni kan dah beritahu tak cepat putus asa. Apa lagi? Okay, mungkin 80%. Okay, good. Lagi? Nyatakan. Okay, nyatakan. Ya, nyatakan. Pasti. Okay, tak apa. Yang tak pasti tak apa. Ya, saya yakin pada diri sendiri. Apa 24? Kita dah berapa? Dia ada 30 lah. Tolak bonda dengan 2 orang tak datang. Tolak bonda dengan Puan Aina. Puan Nadlin. Okay. Ya, alhamdulillah. Ya. Konsepkan diri positif. Ya, ada lagi. Tengok. Dah habis ke? Semua dah jawab? Okey, kalau kita tengok ya, tenang dalam mengawal masalah. Okey, ni maksudnya dia tahu ke diri positif dia. Kalau macam ada masalah je dia tenang. Ya, mungkin dia macam 50-50. Kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Ya sentiasa semangat dia always lah. Saya kurang pasti. Nanti ada next soalan untuk yang tak ada Ya, sentiasa semangat. Ya, tenang dalam menghadapi masalah. Okey, ni untuk kelas ko. Sama lah macam kawan tadi, tenang dalam mengawal masalah, tak pasti. Tak pasti tu macam mana? Kita tak tahu kita ni ada konsep diri positif ke tak. Ya, saya yakin pada diri sendiri. Ni ya. Mengikut masa dan keadaan. Maksudnya persekitaran tu, okey, bila kita cakap mengikut masa dan keadaan, kita menyerahkan kehidupan kita kepada persekitaran. Persekitaran yang mempengaruhi kita. Kalau semua orang down, kita tiba-tiba down. Kalau orang viral, nak beli barang tu, kita pun terikut nak beli barang tu. Sebab apa? Sebab kita mengikut masa dan keadaan. Jangan macam tu, kita kena kontrol diri kita. Mungkin 80%. Dia kata ada lah, mungkin 80%. Ya ada. Mungkin saya ada. Mungkin ada tapi macam mana nak congkelkan tu. Nak kena keluarkan. Yang ni pun dia cakap mungkin. Tak cepat putus asa. Ya, saya ada. Ada. Ya, saya mempunyai impian dan cuba untuk tidak putus asa. Jadi, tak habis ayat dia. Okay, Alin, ayat tak habis sampai jadi. Okay, mungkin. Ada kod. Dia mungkin ada kod. Dia macam tu. Dia ada pulau-pulau tu. Kenapa boleh cakap pulau-pulau? So ada kod tapi ada pulau alasan sikit sini. Ataupun ada reason yang macam tak pecah lagi. Ada baggage. Mungkin ada beban ke, ada border ke blocking you. Macam mana nak pecahkan? Kalau border Singapura dah boleh masuk Malaysia tu dah dipecahkan dah. Semua orang dah balik dah. Jadi kita punya tu macam nak pecahkan. Ya, saya ada rasanya. Jadi kat sini kalau bonda tengok 50-50 lah. Ada yang ya, ada yang mungkin kod dan rasanya tu lebih kurang. Dia macam 60% ke 40%. Kan Lin? Kalau kita tengok kan. Ada yang majoriti je lah. Alhamdulillah. Okey, yang cakap tak ni pun alhamdulillah sebab kita tahu. Bonda suka kalau benda-benda ni kita tahu. Jangan macam tak tahu lah, jangan. Kita tahu tak ada. Bonda saya memang tak ada kena positif. Saya ni semua negatif. Apa yang saya buat semua malah. Tak ada masalah. Jadi yang penting you tahu apa you rasa. Jangan sampai kita tak boleh tahu kita punya rasa. Okay, mula start poll yang kedua. Adakah saya mempunyai konsep kendiri yang negatif? Okay, boleh dah start poll yang kedua. Tengok. Tara, cepat. Ada tak? Ada cepat marah. Okey. Mungkin tidak. Ada cepat marah. Ya, saya mudah jealous. Okey, ada sikit. Okey, tidak. Kadang-kadang overthinking. Kan, Nin?
Mungkin ada tanpa disedari Betul. kadang-kadang. Mungkin ada semestinya. Ya. Mungkin ada tanpa disedari kadang-kadang. Oi, boleh tahan. Banyak ni cepat marah ni. Cuma marah sebab apa? Oh, curi barang ke? Curi makanan ke? Ha? Dia terpengaruh dengan movie. Kan hero. Hero ke arrogant? Acah-acah. Arrogant dan kaya. Oh, kan? Kalau cerita-cerita Korea kita tengok. Kode pun lain cerita Korea ketika melipat baju. Crash Landing on You ke, dah kahwin, dah apa pelakon dia. Kan? Okay. So, tengok apa dia. Ya, takut orang fikir saya ni annoying. Okay, tak apa. Okay, ni tak apa. Ni thinking yang kita macam orang tak tahu, kita rasa. Okay. Dia macam dia macam ada tingkat lah dalam tingkat Johari kan. Ni pun pernah belajar kan, tingkat Johari. Orang tahu, kita tahu. Contohnya orang tahu saya memang cepat marah. Dan orang lain pun tahu saya cepat marah. Tapi orang tak tahu, tapi saya tahu. Orang tengok awak confident. Rupanya awak selalu nervous dan tidak confident. Maksudnya awak tahu, orang lain tak tahu. Ataupun orang lain tahu, awak tak tahu. Apa dia annoying lah. Rupanya badan kita berbau. Kita tak perasan. Bulan Ramadan ni mulut berbau normal lah. Tapi badan berbau. Kita tak perasan badan kita bau. Kita cium elok badan kita wangi kan. Tapi kita tak tahu, orang lain tahu. Okey, yang ni adalah kita tak tahu, orang lain tak tahu. Yang ni kun fayakun lah, dosa pahala kita. Bilanya hari kiamat. Benda-benda kita tak tahu, Allah je yang tahu. Okey. Kita tak tahu, orang lain pun tak tahu. Kita tak boleh. Okey. Jadi, okay, boleh ulang. Thank you so much untuk respon ni. Adakah semi konsep diri negatif? Ada. Saya takut cuba benda baru. Takut benda baru ni, maksudnya kena cari kawan-kawan yang berani. Rasa insecure. Kenapa rasa insecure? Adakah benda, apa perkara-perkara yang rasa insecure tu? Cuba kontrol, cuba kawal. Tak rasa confident dengan lelaki ke? Contohnya kadang insecure juga kalau sekolah daripada girls school ke, boys school ke, bila dalam kelas bercampur tu macam insecure. Mungkin juga. Mungkin orang tak suka sebab tu orang tak selesa kot dengan saya. Yang ni mungkin, ni you rasa tau, ni apa you rasa dan orang lain rasa kan. Tapi tak sure juga, kadang-kadang you rasa, orang lain mungkin tak rasa. Mungkin orang tak suka kot sebab tu orang tak selesa kot dengan saya. Tu yang apa yang awak rasa. Ya, saya ada anger issue yang kadang-kadang saya menyesal. Maksudnya hot temper lah. Sometimes macam bila nak marah-marah je kan. Maksudnya rasa insecure. Insecure ni bagaimana? Keselamatan diri ke? Keselamatan persekitaran ke? Macam mana you rasa takut? Ada, saya takut cuba benda baru. Ni macam nak benda baru lah. Contohnya kalau monitor, okay, hari ni awak baca doa. Dah rasa insecure dah. So hari baca doa dah takut. Sebenarnya relax je, tak tahu baca doa, baca Al-Fatihah. Relax, kita kena relax. Calm and peaceful. Okay, selalu nervous dan tidak confident. Jadi benda ni kita nampak lah konsep kena negatif lah. Nanti kalau kelas face to face, ni you duduk Kalau face to face, you macam berdiri tegak semua. Awak macam ditayangkan seluruhnya. Dan orang tengok awak macam skrin, awak macam dalam akuarium kan. Jadi lagi malu. Ini at least half, tak nampak perut, tak nampak kaki. Jadi kalau presentation dalam kelas face to face esok, lagi lah ni. Jadi selalu nervous dan tak confident. Ya, saya rasa cemas, selalu cepat marah. Okey, bila kita cepat-cepat marah, kita takut adalah kita ke arah panic attack tak? Okey, kita bukan panic disorder kita bukan kecelaruan panik. Kita adalah panic attack. Kita senang kena serang macam, marah terus kita nak jump to something. So, orang yang rasa cepat takut, cepat marah, takut dia ada panik. Panik apa? Benda-benda macam tu. Alright? Ya, takut orang fikir saya ni annoying. Tu apa yang awak rasa kan? Ya, saya selalu insecure bila tengok orang lain lebih daripada saya. Ni mungkin you dah tahu, alamak orang ni dah beli apa iPhone yang last apa Lin? Berapa ribu? Allah, tak tahulah. Kita tak kaya. Contohlah dah nampak, alamak dia dah pakai yang latest lah. Aku pakai yang old fashion lagi ni. Tak boleh. Dah rasa macam tu. Tapi yang ni senang je, kita cermin diri kita. Kalau kita rasa tak mampu, janganlah. Okay, macam mana nak tips dia insecure boleh tengok orang lain lebih. Tengok orang yang kurang daripada awak. Kira mudah, bulan Ramadan ni. Awak tengok orang yang lagi susah, tak ada makan, tak ada kereta. Awak ada kereta, tengok orang tak ada kereta.
Lepas tu kalau orang tak ada kereta, tengok orang tak ada motor. Tak ada motor, tengok orang yang jalan kaki. Ada kaki, ada basikal, ada kaki. Ada orang tak ada kaki. Tak ada kaki my dear, macam nak jalan. Mana orang yang tak ada kaki pula, tengok pula ada pula kaki palsu. Ada orang terus tak ada kaki. Badan dia half je sampai punggung je. Okay, you begitu. Jadi benda-benda macam ni lah. Kita tengok down. Ni tips bonda lah. Bonda dulu kat universiti pun macam ni. Kita tengok kawan, alamak. Dia beri jeans baru lah kan. Trend baru lah. Kita boleh pakai jeans dengan kemeja je kelas. Tengok ya kawan-kawan pakai latest, high heel latest. Jadi hati kita tu macam alamak, insecure lah. Tapi tengok orang yang tak ada. Lepas tu lawa aku lagi lawa daripada dia. Dah settle pun. Saya kadang selfish tapi tak nak. Tapi selfish. Contohnya selfish ni mungkin proses kita, pembesaran kita, persekitaran. Contohnya memang you anak tunggal ke ataupun you dapat apa you nak. Jadi you dah terbiasa. Bagi anak-anak orang yang adik-beradik 10, mungkin beli satu laptop kongsi 5 orang. Tapi kalau anak-anak seorang, laptop dia seorang, dia tak gerti nak berkongsi. Okay? Sebab tu nanti berpasangan, bila dah berpasangan bercinta-cintun, seronok. Sebab boleh berkongsi. Tengok boleh berkongsi ke tak? Kalau tak boleh berkongsi, walaupun dating dengan boyfriend ke girlfriend, kita nak share, nak ambil makanan dia kedekut. Tak boleh ni, awak punya, saya punya. Nampak? Dia dah terbiasa, tak boleh berkongsi. Pentingkan diri. Pentingkan diri, jangan sampai menganiaya orang lain. Sudah, betul Alin Pentingkan diri sini, untuk diri sini je, itu hal awak. Tapi kalau awak dah menganiaya orang, something wrong. Rasanya tidak. Okay, ya ikut keadaan, kadang-kadang. Okay, kau ini kadang-kadang. Okay, kadang-kadang kan boleh terima kadang-kadang sebab kita punya swing mode ni memang naik turun. Kadang-kadang kita rasa happy, kadang-kadang kita rasa sedih. Tapi bila kadang-kadang tu adakah dia berpanjangan sehingga 3 bulan, 4 bulan. Contoh kalau bonda sedih. Sedihnya Suhail tadi jalan semalam selisih sebelah bonda tak tegur bonda lah. Dia jeling lagi. Bertahan tak tu? Boleh 2 hari, 3 hari, masuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi benda tu kita dah terbawa-bawa kepada kecelaruan. Tu dah jadi mental illness. Mental health is normal. Mental health marah, sedih, bimbang, that's normal. Tapi kalau dia dah berlarutan melebihi 3 bulan ataupun 2 minggu berturut-turut, jadi you akan nampak lah apa yang you pernah bantu diri awak. Ya, kerana rasa ragu-ragu untuk mempercayai orang lain. Tak apa, yang penting you trust yourself. You trust yourself, you trust Allah. That's it. Benda tak minta banyak. Trust yourself. Ragu percaya orang lain, that's good. Okay lah kalau you nak rasa benda tu secure untuk diri you, that's good. Tapi trust yourself. Jangan sampai ragu-ragu orang lain, ragu-ragu untuk diri sendiri. That's something wrong nanti. Tidak kerana saya boleh bersabar. Okay, Alhamdulillah. Tadi ada cepat marah. Boleh nampak atau nak match. Kalau macam kawan yang nampak marah, cari kawan yang kuat sabar. Nanti you akan nampak macam, you jangan kawan sesama game marah, meletup lagi. Dia marah, melenting. Kalau dapat rakan sahabat, relax dulu. Cuba kau relax. Okay, cuba kau cerita apa masalah kau. Nampak ada orang yang calmkan you. Okay, mungkin ada tanpa disedari. Okay, betul kadang-kadang, ni macam benda action tadi, mungkin ada semestinya. Ayat dia tu, semestinya ada konsepkan diri yang negatif. Apa dia? Jom nanti boleh kita pecahkan sama-sama. Nak face to face ke, nak dalam kelas ke, nak one to one ke, boleh je. Tidak ada sikit saya mudah jealous. Bonda harap yang mudah jealous ni perempuan lah Kalau lelaki mudah jealous dia jadi susah sikit tu tak Lin? Sebab lelaki kalau mudah jealous dia jadi kontrol. Perempuan mudah jealous normal. Perempuan ni memang sikap dia macam kucing, manja gitu. Ada kadang-kadang overthinking. Overthinking ni that's good. Cuma tips dia ada bonda belajar lah dalam usrah bonda dulu. Ada ustazah tu beritahu, overthinking that's good. Tapi kita jangan melangkau kemampuan yang Allah bagi. Kita nak kaji bersungguh-sungguh. Kenapalah Allah ciptakan bumi? Kenapalah bumi ni wujud, marih ni wujud? Kita dah overthinking kejadian Allah tu. Kita nak lawan Allah tak boleh. Jadi overthinking that's good tapi jangan melampaui. Tiada mungkin tidak ada cepat marah. Majoriti cepat marah. Enjoy lah baca. Dia enjoy baca betul tak Lin? Sebab apa Lin? Sebab tak nampak Alin kan? Tak Alin? Tak nampak siapa yang tak tahu siapa tahu. Okay, jom. So the next pool, apakah kelebihan diri saya? Jom tulis. Yang ni Puan Lin lah explain. Apa saya cakap? Panjang ni. Nanti Puan Lin bacalah tu. Tak nampak lah Puan kecil. Apakah kelebihan diri saya?
Saya skrin besar. Tak tahu Microsoft Teams macam nak besarkan ni Tak bijak lah kat sini. Itulah pasal. Sebab dia tak ada ke kiri ke kanan, sebab saya tak boleh tengok dalam saya punya team tu. Okay, dah. Saya boleh kawan dengan baik. Okay, bagus ni. Okay. Saya sayang diri saya. Good. Saya setia orang boy. Buat Harap-harap sabar. yang jealous ke tadi tu tulis saya setia. Aduh. Walaupun saya kuat jealous tapi Anda saya setia. bersosial. Okay. Lagi. Cepat. Berarti. Siapa yang tulis comel ni? Pandai menyembunyikan masalah, pandai berpura-pura bahagia. Dia sebenarnya bagus tapi dia cuba sembunyikan tu, adakah you happy? Itu toxic positivity tu. Tu yang kita panggil toxic positivity. Positif ni ada toxic ni juga. Okay, tak apa, nanti Puan Lin akan explain. Okay, next. Bunda Haus dah cakap betul lah, presented. Durian Ramadan ni janganlah bercakap banyak sangat. Pandai bersajak, Masya Allah. Susah nak marah, susah nak sedia Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagus. Ini lagi lawak ni. Apakah kelebihan diri saya, kekurangan saya? Apa kekurangan awak? Sengaja je. Dia nak ajak kita menyanyi lagu tanya sama pokok apa sebab goyang. Lepas tu ada jawapan dia lagi. Tanya lagi siapa yang jawab kekurangan saya? Apakah kelebihan saya, kekurangan saya? Okay. Next. Cepat. Dah baca data habis dengan bunda dah. Tak apa, kan pakai phone. Jom. Saya tak tahu kelebihan diri saya. Okay, by the way, boleh bagi tips juga. Bagi pelajar yang kat rumah memang, contohnya pelajar bisnes transport nak balik kampus dengan alasan internet problem, boleh. Contohnya dekat kampus tu internet tak, dekat rumah internet tak bagus, no coverage. Jadi you nak balik kampus dengan alasan tak boleh belajar di rumah, ODM. Kena bagi reason tu. So you boleh mohon untuk balik ke college. Sebenarnya kat college, kat bilik pun tak ada lain sangat. You kena pergi luar kat beranda. Ada kat library, dia ada fakulti. Cuma you all kalau dah duduk bilik, bontot berat dekat kursi tu, tak nak bangun. Duduk je dalam bilik, tak nak keluar. Kalau bonda lagi suka keluar jumpa kawan-kawan, fun pun. Bawa laptop, jom kita lepak kafe, kelas kat kafe, settle problem. Best. You all dah terbiasa menyendiri duduk bilik. Alright. Lagi 26 baru. Saya bersabar. Dah tak gerak lah tu, Lin. Dia yang live tu. Okay. Okay, penat. Cuba Kak Lin kita explain. Saya bersabar. Okay. Saya nampak ada beberapa orang yang tadi cakap bersabar tu. Itu sangat baiklah kelebihan tu kan, bersabar. Tapi dia bersabar ni pun kena ada tips lah. Sebab kadang-kadang orang yang sabar ni dia akan ditindas. So hati-hati ya adik. Alah, tak nampak lah. Seterusnya senang berkawan kekurangan saya tu, pandai bersajak. Lagi atas ni. Baca lagi atas. Saya bersabar. Lepas tu seterusnya senang berkawan walaupun saya pendiam. Walaupun saya pendiam. Okay, ini menarik sebab orang pendiam ni dia macam susah nak dapat kawan, tapi sebab dia pendiam tapi dia orang tak marah lah, orang tak marah dia betul-betul kan? Kelebihan dia lah tu. Yes, betul-betul lah kelebihan dia tu. Orang tak sakit hati dengan dia, apa semua. Okay, dia macam tips lemah-lemah iman lah. Lemah-lemah iman ni kita diam. Terusnya, saya tak tahu kelebihan diri saya tapi saya belajar sayang diri. BTS saja. Ada cute lah awak ni. Apa aja? BTS. Okay, seterusnya saya tak tengok pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Okey, ni boleh jadi ni. Lepas tu dia jadi pembimbing akan sebaya yang bagus ni. Ni jadi training of counselor ni, pembimbing akan sebaya.
Sebab kaunselor adalah lebih mendengar. Kalau awak tengok hari ni Bonda dengan Kak Lin suka bercakap sebab ni kelas. Tapi kalau dalam sesi kaunseling kita banyak mendengar. Kita diam. Kita dengar orang luar. Yang ni tadi kelakar ni. Kelebihan saya, kekurangan saya. Lepas tu pandai bersajak Lin kan. Ni mahal ni. Siapa ni pandai bersajak boleh ke? Marah. Nak dengar sikit? Dengar juga kan? Pantun Ramadan sikit tengok. Sajak Ramadan tengok. Mana orangnya? Malu dah. Satu saya nampak ada berdikari. Susah nak marah, susah nak sedih. Senang bergaul dengan orang. Sifat mak-mak dengan kawan-kawan. Masya Allah. Okay, berdikari bagus kan? Berdikari. Saya tak tahu kelebihan saya apa tapi saya suka melukis. Maybe itu kelebihan saya. Saya sekarang single dan sangat setia. Ni cute. Dia nak jual ni kedua diri ke apa ni? Ni apa orang cakap self branding Pandai menyembunyikan masalah, pandai berpura-pura bahagia. Ni yang kita panggil toxic people. Positif. Toxic positif. Positif ni kadang ada toxic juga sebab kita rasa kita sentiasa betul, bagus. Tak. Allah menjadikan dunia kita ni memang ada positif dan ada negatif. Saya mampu sembunyikan perasaan walaupun pedih. Nampak? Bagus pada diri awak. Tapi toksiknya adalah takut dia makan diri. Tiba-tiba dapat sakit, dapat kanser. Kita tak nak macam tu. Okay, soalan ni dari kecil saya cari jawapannya. Sian. Sampai sekarang umur 20 tahun tak jumpa 19-20 tahun masih tak jumpa lagi ni jawapan ni. Ni memang betul-betul ni. Nanti boleh cari gali dengan Kak Lin. Saya tak berkira dan mudah mengalah. Ni aja dia bagi duit semua orang ni kan. Tak mudah ambil hati. Allah. Bagus. Penyabar. Saya tak mudah marah. Comel dan senang buat kawan. Cute sangat. Cepat memahami situasi. Pandai bersosial dan penyiap. Okey. Saya setia. Buat sabar. Mudah bergaul dengan orang. Saya sayang diri saya. I love myself gitu. Okay, saya boleh kawal emosi saya dengan baik. Okay, that's good. Everyone dah tahu masalah dia punya kelebihan. Ada orang yang tak tahu kelebihan pun bagus juga. Okay, sebab the next poll adalah yang tak tahu tu mesti boleh jawab kat sini. Apakah kelemahan diri saya? Kelas. Tenang sengal boleh habis kelas. Dah? Apakah kelemahan diri saya? Jawab dulu. Kelemahan diri ni selalu orang tak nampak ni. Tidak yakin diri sendiri dan melakukan apa saja. Betul. Kelemahan tu. Mudah merasa simpati. Okay. Ni kena highlight ni. Berduru-duru masuk ya. Kelemahan. Mudah give up. Bunda suka. Kita keluarkan. Cepat give up lah bunda. Saya kalau apa-apa berlaku. Ni adalah trend pelajar-pelajar sekarang Pelajar-pelajar sekarang. Sebab you memang medos. Jadi bila down, bila jadi contoh jadi YouTuber tu bangga sangat ni. Seronok kan ni kan. Tapi bila orang dah kecam sekali, you terus down. Jangan. Kecam normal. Tengok artis-artis yang kaya kat Malaysia macam Siti Nurhaliza ke. Itu semua tahan kecaman. Apa ada hal orang kecam? Dia macam avoid. Dah settle. Jangan down nanti makan diri sini. You yang ambil pergi tidur. Apa orang kecam awak pergi tidur nak buat apa? Orang tu berdekat-dekat ketawa awak pergi sendiri. Jangan. Kena pandai filter lah. Okay. Lagi. Ini panjang sikit. Saya hati kecil macam bengong. Macam bengong ni memang orang Johor cakap bengong kan? Aduh, air muka tak boleh tipu. Ada orang kan tak boleh tipu. Air muka dia, kalau macam suami bonda pun kalau dia marah, saya tahu dia marah. Kalau telinga dia merah, dia marah tu. Sebab dia putih, so telinga dia sedang merah. So cakap tak boleh tipu lah, telinga je lagi merah. Dia, kalau dia marah anak dia kan. So ada orang memang tak panjang semua ni. Ni seronok lah, ni macam seronok kan. Ni dah last question, macam dah terbuka hati nak tulis kan. Tu lagi.
Ni boleh buat kajian kes Kak Lin kita ni. Kelemahan, kelebihan ciri-ciri pelajar kan. Dia kalau macam kita kelas face to face kita boleh buat apa tu kotak bacun kan, cabut baca seronok. Saya cepat marah. Cuba explain apa yang cepat marah. Tapi itulah tak boleh nak face to face. So boleh guna benda-benda macam ni je lah untuk kita berchatting. 27, settle. Okay Lin, baca Lin. Saya Tak malu nampak apa tu? Okay, pertama saya baca. Saya malulah nak sajak. Saya malulah nak sajak depan bonda, depan kawan-kawan semua. Tak apa, nanti kita training. Mana tahu you adalah wakil UMAC. Dia jawab balik soalan kita Yang motivator UiTM tu yang UMAC yang senior you masuk. Kalau you Google atau YouTuber ada abang awak nama dia Putra, daripada UMAC tu, daripada Club PS tu, awak tengok sekarang, ya Allah ramainya follower dia. Dia buat video ngarut je. Video lipat baju pun orang tengok beratus-ratus ribu. Lipat baju nak pergi kuliah je pun. Okay, boleh baca Dah 28 respon. Tak confident, takut berdepan dengan orang ramai tapi mudah berkawan. Mudah nervous dan tengah nervous nak berlakon untuk presentation nanti. Tak apa. Dia bagi siap-siap hint Bagi hint. Jangan nervous, you enjoy je. Momen dekat universiti ni enjoy tau. Dia sebab dia kenangan. Even you pernah bercinta, pernah putus cinta, pernah makan bersama-sama dekat kafe, pernah study together dekat library. That's in memory. Betul tak Lin? Kalau awak tanya macam bonda, Kak Lin kita belajar daripada matrik, daripada degree, lepas tu master. Ya Allah, macam-macam perangai. Tapi memori yang bonda suka adalah zaman sekolah. Zaman-zaman kita sekolah menengah. Zaman universiti ada buat memori manis dia. Kadang-kadang bonda nak cari mana yang budak lelaki suka ambilkan kursi untuk aku kalau aku kat kelas tak ada orang. Macam tu kita nak cari. Kan? Contohnya kalau kelas core lah. Kalau kelas core curriculum ni kelebihan you jumpa semua fakulti. Kalau kelas kita yang ideal tu memang kelas kita je lah. Tapi kelebihan kelas core ni jumpa orang yang tak view fakulti lain. Jadi macam manalah mamat yang suka ambil aku kursi. Aku dah selalu masuk lambat tapi dia gaji ambil kursi untuk aku. Kan rasa nak cari. Jadi mana orang tu? Jadi kita nak kenal dia kan. Nanti boleh cerita dengan anak-anak kita sesama. Okay, saya malulah nak sajak. Okay, tak apa. Nanti bonda polish awak. Saya selalu rasa nak give up dengan diri sendiri, Rin. Ni, bagi Rin. Motivated kat budak ni. Senang nak give up ni. Boleh. Jumpa Kak Lin nanti. Senang nak give up ni maksudnya nak give up macam mana? Belum dah cuba give up ke belum cuba dah give up? Dia macam tu pula. Ada orang dah cuba tapi fail give up. Ada orang belum cuba lagi takut. Saya tak boleh berkawan dalam satu masa dengan orang yang terlalu bising yang lama sebab nanti saya jadi penat. Okay. Yang ni adalah boleh cakap tadi kita tips kita yang kontrol persekitaran, bukan persekitaran kontrol kita. Tapi bonda pun tak suka bising sebab tu janganlah kau nak pergi clubbing ke, nak pergi dangdut ke, jangan. Bising tempat tu. Bising dan banyak asap rokok nak buat apa? Awak pergi tempat-tempat mengarut tu, tak payah. So air muka tak boleh tipu. Kalau tak suka dekat orang tu nanti muka berubah, tak nak layan, jeling. Ada orang macam ni kan. Tak boleh tipu, tak boleh jadi berlakon dek. Okay, saya hati kecil macam bengong. Lin. Saya hati kecil macam bengong. Cute lah awak ni. Tiada kerana kelemahan saya adalah kelebihan diri. Ini rasa budak yang sama tadi kan? Tiada kerana kelemahan saya adalah kelebihan diri saya. Saya tak reti. Ni memang orang yang berfalsafah sangat lah ni. Masalah. Saya tak reti nak selesai masalah satu persatu. So end up saya fikir semua sekali sampai buat saya anxious. Okay, yang ni maksudnya how to planning yourself kan? What to do, things to do, urgent. Benda-benda tu kena training. Sebab tu dalam kehidupan kita pun, kenapa you need kejadian counselling? Sebab kita kena tahu kita punya future yang terdekat bagi tahun ini. Lepas tu 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Kita dah nampak, kita dah view dulu. Jangan tak view. Kalau tak view nanti kita tak ada vision, kita tak ada matlamat nak ke depan. 10 tahun akan datang, aku millionaire contoh. Saya selalu teragak-agak untuk buat sesuatu perkara, terutama bila kena cakap depan orang ramai. Ni yang kita nak polish ni. Untuk bidangkan sebaya, pembaziran. Pembaziran tu macam mana? Bazir duit ke, bazir makanan ke suka online shopping tapi patut tak pakai kan? Beli makanan tak makan, beli pakai baju tak pakai, mudah nervous dan tangan cepat menggeletar. Yes, that's good.
Alright, orang yang mudah nervous ni dan tangan cepat buta, cuba tengok kebimbangan diri tu tinggi tak? Okay, entahlah bonda setia, sudah sayang, sudah tapi kena tinggal juga. Tak apalah, maksudnya orang yang tinggalkan awak tu lah yang bermasalah. Dia fikir macam tu. Kalau awak bersama dengan dia tak bagus lah untuk awak. Bagus pisah sekarang. Sebab banyak lagi, saya tak tahu awak ni bunga ke, kumbang ke. Awak kena ingat, dunia ni Allah jadikan banyak lagi orang-orang lebih hebat dan baik. Dah kenapa awak nak ni? Dia pinjaman je. Dalam Al-Quran pun dia umpama pinjaman. Pakaian je. Kalau isteri kepada suami tu sebagai ladang je. Ladang sebagai tanah untuk apa. Tapi kena tahu juga orang lagi lupa jenis tanah ni macam-macam. Dia baca kat Al-Quran tentang tanah je. Hey, hello, kita ada tanah pamah, tanah elektrik, tanah gambut. So berbeza tingkah laku dia jenis-jenis tanah tu, tanah pokok pun bukan sebarang Okay, cepat kesiankan orang. Ni kadang-kadang hati-hati takut apa. Ni tadi dia cakap takut diambil kesempatan. Ditindas. Biasa macam tu. Takut berdepan dengan orang ramai. Balance. Okay. Cepat kesian orang ni pada bulan Ramadan ni berinfak, berderma, berganda pahala awak. Tak apa. Mempunyai rasa malu yang tak bertempat. Betul. Bonda selalu cakap dengan pelajar, malu. Okay, malu. Presentation depan bonda malu. Tak solat 5 waktu tak malu. Mana yang harus malu sebenarnya? Presentation depan bonda ke? Tak solat 5 waktu. Tak solat 5 waktu tu yang malu sebenarnya. So cepat lupa dan cepat nervous. And then garang. Saya mudah marah tapi saya tak lepas ke orang. Saya lepas marah kat barang. Ni adalah ciri-ciri mental illness. Maksudnya you suka tumbuk barang ke, tumbuk dinding ke. Pelajar suka tumbuk dinding lah. Boleh tengok trend. Marah tumbuk dinding. Marah je lepas barang. That's normal. Jadi kenapa kita ada tingkah laku yang begitu? Sebab dia ciri-ciri. Saya selalu fikir orang pandang diri kita tapi kita macam mana? Jangan fikir orang pandang kita. Sebab, okay, kenapa boleh suka nak explain juga benda ni? Awak diri tegak ke? Contohnya awak diri tegak kelas hari ni pun, awak tak buat apa-apa pun, awak diri tegak je. Awak diri dah dekat padang diri tegak. Awak tengok semua orang akan buat macam-macam persepsi untuk awak. Sebenarnya awak tak buat apa-apa pun, awak diri tegak je. So jangan fikir macam tu sebab manusia ni memang suka mengata antara satu sama lain. Sebab tu netizen warrior kat Malaysia ni hot. Tahu tak Lin? Menggeliga otak dia kalau nak kena orang. Aduh, pusing kepala. Tak fikir apa dia tulis tu dosa. Kalau dosa, ya Allah, ke akhirat menanggung ketitian syirat. Silakan. Okay, mudah give up. Saya cepat terhasut dengan setan. Okay, Alhamdulillah. Bulan ni bonda nak tengok membeli perkara yang tidak berfaedah. Bonda bagi tips. Okay, bulan Ramadan ni, bonda nak tanya. Bulan Ramadan ni setan tak ada, dek. Tahu tak, Lin? Jadi nak tengok perkara yang tak berfaedah tu awak buat ke tak? Kalau awak buat juga awak tahulah siapa yang setan. Saya cepat terhasut dengan setan. Jadi benda ni jangan salahkan setan. Kesian setan. Setan tak ada, bulan ni tak ada setan. Kita tengok. Tapi kalau kita sama juga, maksudnya dia dah jadi ciri-ciri peribadi diri kita. Tapi boleh dipolish. Sebab tu kadang-kadang kalau teknik-teknik yang mana macam ni, aduh dia nyamuk gigit pipi. Teknik-teknik yang macam ni adalah kadang-kadang kita listkan. Setiap hari tu kita buat gratitude journal kita. Okay, kita tak boleh macam diam je benda tu settle tak. Gratitude journal. Kalau dalam psikologi, kadang-kadang kita pun kena ubah cara kita tulis. Cara kita tulis, cara kita sign. Sebab ciri-ciri tulisan kita tu pun mempengaruhi diri kita. Ada orang, boleh bagi tip lah. Ada orang, siapa yang kat sini suka buat tea tak habis? Tea dia separuh je macam urut 7. Cuba tanya, dia selalu tak buat kerja bertanggung. Kerja tak habis. Sebab ciri-ciri diri kita. Alright? Okay, senang burn out. Yang ni kena ni. Kena kontrol. Sebab bila kita senang burn out, dia mesti bermula daripada depression, anxiety and stress. Yang tinggi dan dia akan jadi burn out. Okay, mudah rasa simpati, that's good lah. Mudah rasa simpati, that's good. Tengok kucing kesian, derma, that's sekian. Tapi jangan sampai diambil kesempatan oleh orang lain. Tak yakin dengan diri sendiri dalam melakukan saja. Come on. Jangan tak yakin pada diri sendiri. Okay, bonda bagi tip kelas. Pertama, kadang-kadang kita selalu cakap, alamak, bonda tak dapat lagi wahyu lah. Bonda tak dapat lagi nur, tak dapat lagi cahaya. Kena ingat kelas. Bila Allah bagi kita akal, kita bukan orang OKU yang kecacatan mental. Kita akal. Bila Allah bagi kita akal, itulah satu nur yang Allah dah bagi kita. So,
akal yang kita ada ni, how kita nak guna, how kita nak polish untuk diri kita, how kita nak polish untuk society, bagaimana. Jadi bila tak yakin dengan diri sendiri tu, jangan cakap melakukan apa saja. Ada benda you yakin. Mungkin ketika makan kita yakin. Ketika tidur kita yakin kita tidur dengan nyenyak. Ada orang tidur pun tak yakin, dia tak tidur nyenyak. Tak quality time of to punya sleep. Tak quality eat. Makan pun tak jadi apa, kurus kering, makan banyak. Jadi benda-benda yang macam tu. Ada, cuma kita tak nampak. Jangan cakap tak ada. Tu tak Lin, dia sebenarnya ada kan benda ni. Jangan cakap tak ada tau, dia sebenarnya ada. Okay? So Kak Lin nak sambung, Aislinn. Bunda nak tengok dulu siapa yang tak jawab, yang tak isi tu, Bunda sebut nama Okay, Bunda tengok kat sini yang dah ada Suail, Akmal, Nur Alia, Umi Aisyah, Yusman. Okay, ada. Muhammad Zikri, Nur Alia, Nur Ziatul, Shirin, Hana Marcela, Nur Syafia, Nur Amani Adila, Nur Ilianis, Muhammad Syuhada, Nurul Najwa, Muhammad Asif, Putra Ishka. Tu yang dah buat dah isi appointment, boleh tengok. Siapa yang tak isi appointment lagi? Ada tak? So tu yang nama-nama tu dah isi. Nanti Bonda akan confirmkan dalam sistem Bonda. Jadi yang tak isi lagi tu ada masa hari ni. Okey, untuk sesi counselling, kenapa nak kena buat sesi counselling Bonda? Sebab you adalah pemimpin rakan sebaya. You kenapa? Training yourself dulu untuk berkongsi dengan orang lain, baru you boleh training orang untuk berkongsi dengan you. Kalau tak jadi pemimpin rakan sebaya lah, kita sendiri aksen. Tak nak berkongsi dengan orang lain. So macam mana you nak orang lain berkongsi dengan you? Okay. So kelas ada soalan. So task pertama, isi yang counselling to you. Pilih date apa-apa. Lepas tu nanti buat sesi counselling dengan Kak Lin. Lin, line awak hang Ya? Line awak hang ke? Okay. You all tengok Kak Lin hang ke tak? Dah okey. Okey, line dia macam putus-putus Sebab Kak Lin kat bilik terapi, so line dia. Okey, Bonda share juga kat sini. Mana yang dah sharing dia punya ni, awak tengok Bila awak dah masuk dalam sistem counselling to you, ni sistem Bonda lah. Sistem Bonda ni banyak sikit dia punya link. Tapi sistem you all, you tengok, banyak tak ujian yang boleh jawab? Kita ada, okey, tadi ada pelajar dia kata dia senang bimbang, senang panik. Cuba buat ujian kebimbangan inventory bag. Okay. So, kalau you rasa macam takut ke apa semua, cuba buat ujian fobia. Senang burn out, cuba tengok post traumatic stress disorder, PTS ni. And then, siapa yang suka tak tidur apa semua, main game sampai edit, tengok permainan video. Siapa pula memang dia macam ketagihan pornografi, kita tengok, kita training diri kita jawab. Okay, sistem ni, sebab bila you view, dia akan keluar result you terus. Kalau ketagihan internet, burnout, depression, personality warna, saringan status kesihatan mental. Kalau tadi cakap keluarga, saya tak tahu apa. Kita tengok. Saya tak tahu apa, benda saya tak tahu. Inilah kelemahan saya, itulah kekurangan saya. Cuba tengok skala ciri kekeluargaan awak. Adakah awak ni datang daripada keluarga yang harmoni atau tak? Kita tahu kat situ. Jadi multi-dimensional scale of perceived social support. Maksudnya yang ni tengok dari segi sosial you bagaimana. Okay, ni pun baru juga dia Marshall burnout inventory. Sebab yang ni burnout ni, tadi kan ada soalan yang macam kawan juga, alah Bonda saya dah start burnout. Cuba jawab. Jadi cuba jawab soalan-soalan ni. Nanti contohnya dah jawab, you tahu tentang diri sendiri. Jadi siapa yang tak register lagi tu, sila register. Contohnya dah buat ujian tu, boleh jumpa Kak Lin. Kak Lin, saya nak jumpa, you all boleh jumpa Kak Lin untuk study sesi kaunseling individu ataupun kelompok. Contohlah pelajar bisnes transport ni, kalau boleh tengok ada 21 orang. Kak Lin, kita orang 21 orang ada free ni dalam pukul berapa? Contohnya kelas free pukul 11 hingga 12. Kak Lin, kita nak jumpa. Go. Buat sesi kaunseling kelompok, terus buat sama-sama ujian. Ujian yang sama. Much like burnout ke, terus buat together. Jadi hasilnya kelompok ya. Sama. Kelas boleh faham? So boleh ada berapa soalan? Selamat berbuka. Siapa yang ramai-ramaikanlah kat pusat Islam. Bonda kan kalau before dia anak-anak Bonda kindergarten.
Bunda selalu bermain kat Pusat Islam ni. Sebab seronok nanti dia boleh lari. Tapi sekarang nak ambil sekolah di pukul 6, tak sempat dah. Alright. Hari ni semua Bunda ambil. So, ada apa-apa soalan kelas? Ada apa soalan? Ada, So, Bunda. apa yang task you all kena buat? Okay. Okay, thank you Su. Apa yang task yang you all kena buat? Okay, untuk grup pertama yang presentation, go for presentation. Untuk grup Atika, untuk minggu depan. And then jangan nervous, boleh jumpa Bonda. Nak tanya apa-apa, esok Bonda ada berjabat insyaAllah. Alright. Okay, itu saja. Alin ada apa-apa? Tak ada. Semua dah lemah tu nak buka dah. Semua lemah. Okay, aku lekal dengan hazard wassalamualaikum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you so much semua yang hadir. Nanti sama-sama kita cari kawan kita ni. Muhammad Asif ni. Mana dia? Tak ada. Okay, Bonda again. Tadi dalam grup tadi dah ada dah. Nur Alia Muhammad Fuzi ada ke tak? Ada saya. Tadi tak jawab kan? Bonda dah X dah sebab Bonda tengok dalam group assignment ada nama awak dah. Maksudnya awak datang. So yang kelas tak datang hari ni adalah Asif. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat berbuka. Okay. Terima kasih Bonda. Waalaikumsalam Bonda. Alright. Selamat berbuka Bonda. Terima kasih Bonda. Selamat berbuka. Bonda.